tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi nama Sanusi ataupun nama Menteri Besar Kedah disebut-sebut ramai setelah beliau yang pergi ke Jepun di ketika rakyat di Kedah sedang berhadapan dengan bencana alam iaitu banjir. Dan ini telah menimbulkan banyak kecaman terhadap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Ini satu berita yang dikongsikan melalui Malaysia Kini bertarikh 20 September. Sanusi ke Jepun bukan bercuti tapi untuk urusan rasmi. Pejabat Menteri Besar Kedah mengesahkan bahawa Muhammad Sanusi kini berada di Kumamoto, Jepun atas urusan rasmi. Penjelasan ini dibuat susulan dakwaan di media sosial yang menuduh dia bercuti bersama isteri ketika beberapa daerah di Kedah dilanda banjir dan ribut. Bagaimanapun, pejabat Menteri Besar Kedah menegaskan lawatan Sanusi bukanlah untuk bercuti, tetapi bagi mempelajari pengurusan operasi empangan bawah tanah di wilayah tersebut. Ini kerana satu projek alternatif akan dilaksanakan di Langkawi untuk mendapatkan bekalan air dari sumber bawah tanah bagi memenuhi keperluan pengguna di Pulau Permata Kedah sehingga 2040. Projek pembinaan empangan air bawah tanah di Langkawi yang dijangka siap pada 2028 merupakan yang pertama di Asia Tenggara, katanya. Delegasi Kerajaan Kedah berangkat ke Jepun pada 17 September sebelum banjir teruk melanda negeri itu. Menurut kenyataan, ketiadaan Muhammad Sanusi di tanah air tidak akan menjejaskan operasi bantuan kerana Agensi Kawalan Bantuan dan Keselamatan di bawah kerajaan negeri serta persekutuan mampu menangani situasi dengan cekap. Walaupun berada di luar negara, MB sentiasa memantau dan mengikuti perkembangan semasa bagi memastikan beban bencana yang ditanggung masa banjir di Kedah ditangani dengan cepat dan berkesan. Lambat itu, saudara-saudara, melalui satu perkongsian daripada FB page Ana Tahu, rakyat tengah hadap banjir ribut. MB di Jepun, apa dah hal? Dan di dalam ruangan komen terdapat serangan-serangan yang berlaku terhadap Menteri Besar Kedah. Ada yang kata pergi honeymoon dengan isteri baru guna wang rakyat atas alasan kerja rasmi dapatkan pelaburan daripada Jepun. Ada yang kata MB kita pi honeymoon pun tak boleh ke? Kalau kat negeri walaun, kira bukan bala. Kalau kat negeri lain-lain, kira bala. Kalau tak percaya, tanya bala yang jumpa Nabi itu. Pikir logiklah, Jepun negara yang kerap kena banjir tsunami. Mestilah MB pi cari speaker yang best untuk karaoke. Saudara-saudara, itu adalah serangan yang diterima oleh Muhammad Sanusi melalui ruangan komen Facebook page Anda Tahu. Namun, seperti yang kita sudah terima maklumat bahawa delegasi Kedah, Menteri Besar Kedah, di mana lawatan Sanusi ke Jepun adalah atas urusan rasmi. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, masih menjadi misteri, masih menjadi satu tanda tanya. Di mana lokasi dan di mana keberadaan menantu Muhyiddin Yassin, sehinggakan SPRM, PDRM, dan sehinggakan melibatkan Interpol untuk mengesan dan menjejak lokasi menantu Muhyiddin Yassin, di mana beliau berada sekarang. Adakah beliau sekarang benar-benar sudah mendapat satu ataupun berada di satu tempat yang memang
Interpol sendiri tidak dapat kesan, apatah lagi SPRM dan PDRM. Saudara-saudara, menurut Puad Zarkashi, melalui satu kenyataan daripada Malaysia Kini bertarik 20 September di bawah tajuk SPRM boleh rakam perbualan Najib, tapi gagal kesan menantu Muhyiddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puad Zarkashi mempersoal SPRM yang masih gagal mengesan menantu Muhyiddin Yassin, iaitu Muhammad Adlan Berhan yang menghilangkan diri sejak Mei 2023. SPRM dakwa mereka masih gagal mengesan menantu Muhyiddin, Muhammad Adlan Berhan dan Peguam Mansur Saad. Di mana mereka? Itulah persoalannya, di mana mereka? Memang pelik. Ingatkan SPRM ada cukup peralatan canggih dan perisikan hebat untuk mengesan penjenayah sampai ke lubang cacing, katanya dalam hantaran di Facebook. SPRM memaklumkan pihaknya masih gagal mengesan Muhammad Adlan yang merupakan seorang ahli perniagaan untuk didakwa di mahkamah atas pertuduhan pecah amanah. Dia, Muhammad Adlan, tak dapat dikesan untuk dibawa balik ke Malaysia, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Ia walaupun SPRM pada Jun lalu memaklumkan. Pada 13 Jun, SPRM memaklumkan cuba mendapatkan kerjasama polis antarabangsa Interpol dan pihak berkuasa lain bagi memburu Muhammad Adlan. Mengulas lanjut, Puad membangkitkan kemampuan SPRM sebelum ini yang berjaya merakam perbualan bekas Perdana Menteri Najib Razak dengan putra mahkota Emiriyah Arab Bersatu. Dia merujuk tindakan Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum ini, Latifah Koyah, yang mendedahkan rakaman audio beberapa perbualan telefon membabitkan Najib berkaitan skandal 1MDB. Menurut Puad, jika SPRM mampu melakukannya sebelum ini, mereka seharusnya turut boleh mengesan perbualan Muhammad Adlan. Perbualan itu direkam ketika Najib masih Perdana Menteri. Sudah pasti perbualan telefon antara Muhyiddin dan anaknya direkam. Bila direkam, pasti lokasinya diketahui. Ia memang misteri. Canggih sungguh tempat sembunyi mereka. Rupanya SPRM belum canggih soalnya lagi. Adakah di sini menimbulkan persoalan? Adakah SPRM dan Muhyiddin Yassin mungkin sedang saling membantu? Kita pun tak tahu. Tapi kalau nak mempersoalkan, rasanya tak boleh juga. Jadi kita nantikan saja apa keputusan terkini. Di mana menantu Muhyiddin berada, kita pun tak tahu. Negara mana, kita tak tahu. Beliau berada di hotel, beliau berada di mana-mana tempat tinggal di luar negara pun kita tak tahu. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?